Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam You Wartawan. Topik kita malam ini, keganasan di sekolah. Apa itu keganasan di sekolah? Sama ada isu buli, isu gangsterism ataupun isu something pelajar-pelajar di sekolah. Dan bersama saya nanti ada seorang budak nakal yang akan menemani saya sepanjang program ini. Jadi kita tunggu selepas ini. Bagi saya, keganasan secara mental tu sebenarnya yang lagi teruk daripada fizikal, sebab keganasan secara mental ni boleh menyebabkan trauma. Bila dah traumatized ni, dia akan effect for the rest of his or her life lah. And sebenarnya keganasan ni dia berbalik kepada diri seseorang tu. Kalau kita boleh hidup dalam satu komuniti yang sihat dan cergas, saya rasa benda tu dah okey lah. Sebab budak zaman sekarang ni terlampau expose sangat dengan benda-benda yang tak sepatutnya diorang tahu. Dia kena belajar untuk menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Benda ni sebenarnya macam saya cakap lah, semua orang patut take action lah, daripada pihak sekolah, guru-guru, mak bapak dan budak tu sendiri, cikgu tuition ke kan, kawan-kawan, semua kena ambil berat lah pasal benda ni. Kita patut fikir benda ni in very long term lah. Jangan pasal satu kes keluar kat TV, keluar kat surat khabar, baru semua orang nak tahu pasal benda ni. Pasal benda ni dah jadi lama lah, since saya sekolah rendah pun dah ada lah. Jangan ada sikap acuh tak acuh dengan keganasan di sekolah. Tak kisah physically or mentally, and sebab kata all the pets lah. Apa yang penting, kerja sama. Terima kasih Ipin. Itu antara paparan pandangan Ipin Ahmad, kiriman yang melalui video kami. Dan menurut kajian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, gangsterism ke atas 1,560 buah sekolah menengah harian oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2005. Sejumlah 459 daripadanya terdedah kepada budaya dan pengaruh gangsterism. Itu daripada data yang diambil daripada Kementerian Pendidikan. Dan satu lagi data dalam kajian yang lain pula mengatakan 2,600 orang pelajar dari 26 buah sekolah menengah dari 2 buah negeri di Semenanjung Malaysia didapati mereka melaporkan terlibat dengan kegiatan membuli, sama ada secara fizikal ataupun psikologi. Dan data ini cukup tinggi. Jadi itu yang akan kita bincangkan, cukup membimbangkan. Dan dengan ceritanya, ni apa cerita ni? Bang. Ni budak nakal ke? Kalau berani cakap lah, kan? Kalau cakap macam abang kan, brother saya kata bang, budak form 5 ni. Tak ada. Sabar-sabar. Alah kan. Ini bang, dia nak pump kan bang? Ini antara aksi-aksi yang biasa kita lihat kalau di dalam kelas kan, ataupun di luar pagar sekolah tu. Dah TV dah ni? Dah. Live sekarang ni, Kamal Afindi Hashim, seorang penganalisis jenayah yang tidak asing lagi. Kamal, kalau kita cerita pasal isu buli, isu something, isu gangsterism ni bukan perkara asing dah. Kalau kita lihat media-media arus perdana paparkan. Kalau kita lihat saban hari, kalau kita nak tengok cerita-cerita begini, apakah sebab antara yang data yang kita dapat tadi dan mengatakan bahawa pelajar-pelajar di sekolah menengah ni majoritinya ada isu-isu sebegini. Peningkatan ni kita boleh terangkan dengan berbagai perkara. Okay, misalnya kita katakan ini sudah bagus. Kerana apa? Dia menunjukkan satu lut sinar, transparansi antara sekolah, iaitu kalau ada kejadian dia datang laporkan. Kalau dulu jadi dia bertambah. Dulu sorok bawa kapet, simpan mungkin bawa tika Sarawak ke boleh simpan. Sekarang ni dia pengetua-pengetua dah tahu dah. Dia kata dia tak akan sorok, akan bawa ke depan. Jadi penambahan kes itu kita boleh maklumkan. Tetapi dia tidak mengubah satu fakta, iaitu jumlahnya makin bertambah. Kenapa dia bertambah? Mungkin sekolah lebih bertambah sekarang. Ya, sekolah lebih bertambah. Tetapi ia menunjukkan satu, iaitu kegagalan ibu bapa. Mana mak bapak budak ni yang katalah 3,000 orang, mana mak bapak dia? Adakah tidak wujud atau dia tidak menganggap itu adalah perkara penting? Pasal antara punca-puncanya itu saya seronok dah bila saya ada masa Google dekat blog-blog yang ada dekat negara kita ni, macam-macam pandangan katakan. Antaranya melalui mazlan.66wordpress.com antara mengatakan bahawa saya tertarik yang apa tu poinnya. Dia kata pihak sekolah perlu juga sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketatkan supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Ini antara kita konsep dah canangkan konsep sekolah selamat sejak beberapa tahun lalu. Jadi bagaimana keberkesanan pelaksanaan konsep sekolah selamat dengan kerjasama pihak PDRM, pihak ibu bapa dan guru dan pihak sekolah sendiri? Selama ni kalau yang bersuara saya lihat daripada kementerian itu sendiri, kerana ketekunan mereka melakukan sesuatu. Datuk Alimuddin misalnya bertugas lumus, kadang-kadang ada SMS beritahu macam mana, tanya pendapat sesiapa saja. Ni Datuk Alimuddin daripada atas sampai ke bawah dia akan berhubung. Polis juga telah mainkan peranan dia. Tetapi yang menjadi masalah ni bila buli masih lagi berlaku dan terus lagi berlaku, apa yang tak kenanya?
kita ada kelab itu dan kelab ini. Masalahnya ramai yang berminat, potong reben dia. Minta maaf cakap lah, kadang-kadang bila buka kelab tu, dia macam kelab malam lah. Hari pertama ramai, protokol. Hari kedua dah tak ada dah. Bukan saya kata kelab malam, bukan maksud saya macam itu. Jadi yang ditekankan adalah gimmick kita, macam mana kita punya set, macam mana kita ni seremonial. Tetapi pengisian tak ada. Akhirnya kita memberitahu, ada buli maka kita kena buat kelab, katalah sayang negeri. Tetapi macam mana cara dia? Ini tidak dia tidak difikirkan. Tak minat. Okey, satu lagi pandangan yang bagus juga melalui Galus BM1 blogspot.com, antaranya kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya. Ini orang muda. Pelajar ni dia suka mencuba sesuatu yang baru kerana mereka tenaga muda, jiwa muda, tenaganya berbeza dengan orang tua macam kita ni kan. Jadi macam mana kita nak channelkan perkara yang positif ni untuk sukan. Dia ada sukan. Tetapi kalau sukan tu rigid agaknya di sekolah. Ada. Masalahnya gini, daripada zaman kita sekolah dulu, dari sekolah agama ya? Sekolah agama. Sekolah agama. Kenapa dia hantar sekolah agama? Mungkin mak bapak saya nak serahkan pada cikgu-cikgu yang bagus. Bukan sebab dia nak, maknanya anak dia jahat. Sebab tu hantar. Ya. Jadi, okey, sukan. Dulu pun kita ada sukan, tapi tarik tali. Kenapa tidak kita buat sukan tinju sekarang kat sekolah? Misalnya. Tinju ya, budak minat mendaki bukit. Kenapa kita tak mungkin ada, saya rasa ada di antara sekolah-sekolah yang menganjurkan action sport, tetapi mungkin penganjurannya guru sendiri yang menganjurkan, jadi tak cool, wow factor tu tak ada. Apa yang dikatakan tadi itu satu yang menarik. Tapi penghayatan nilai agama dia kata memang kita setuju. Masalahnya di sekolah agama pun ada buli sehingga mati. Jadi yang bangun ni kan, macam mana penghayatan yang disebut? Yang jadi masalah, kita bergantung. Sebaik saja anak itu lahir, dia masih lagi milik mak bapak. Tapi bila dia dah bersekolah, ini cikgu punya. Tapi bila cikgu nak membetulkan keadaan, peguam sampai. Kalau dulu kita rotan, kita patut rotan. Kalau kita patut buang sekolah, kita patut buang sekolah. Tak ada surat YB, surat adun dari parlimen cakap tolonglah budak ni baik. Kalau macam itu, kita minta siapa yang tulis surat tu buat sekolah sendiri, jagalah budak-budak yang tak berapa baik ni. Kan? Ini masalah kita. Masalah kita kerana crisis identity. Siapa milik pelajar ni? Pelajar ni membesar dalam keadaan daripada kecil dia diberitahu dia memang tak baik. Anak jiran sebelah lebih baik. Kalau anak sendiri rambut 3 helai, dia buat apa? Alah, apalah kau ni rambut 3 helai. Tapi kalau anak jiran rambut 3 helai, lebatnya rambut. Daripada kecil orang hidup macam tu. Kita membesar dengan, katalah kita berjiran kan. Mak bapak saya mesti cakap, kau tengok pun anak orang sebelah sini tu rajin. Pagi-pagi keluar 5:30 dah keluar kan. Engkau ni bergulung lagi. Dia tak tahu dan sedikit keluar masa tu ialah kerana pergi mengintai orang mandi. Angkat air baru dia pergi kat luar. Dia yalah kan sambil itulah. Jadi bagi saya dia lebih baik. Jadi akhirnya kita membesar dengan tak apa, saya nak tunjukkan kebaikan saya, okey. Tetapi kalau saya nak tunjuk kenakalan saya boleh memilih pada masa itu. Satu lagi blog yang menulis tentang isu Samsin sekolah ni, ligakampung.com, mengatakan bahawa seperti saya tidak suka berbicara tentang siapa patut disalahkan kerana ianya akan menjadi kacau seperti bangau-bangau. Sesungguhnya keadaan pelajar hari ini semakin kacau. Mereka tak mampu mencari identiti sendiri. Mereka hanya merasakan mereka gagah apabila kumpul beramai-ramai. Ini isu orang muda, isu pelajar. Mereka suka menunjukkan kehebatan mereka di kalangan mereka, tetapi mungkin macam kita cakap tadi lah, kalau mereka mampu ada rasa kebanggaan, kehebatan tu, kenapa kita tidak salurkan ke perkara aktiviti yang berfaedah untuk mereka? Dan akhirnya pihak sekolah senang nak kendalikan mereka, pihak ibu bapa pun mudah. Jadi mungkin itu kekurangan kita sebenarnya, masyarakat kita. Saya menghormati pandangan itulah. Kekurangan kita cukup banyak. Kalau pelajar duduk berdua macam ini, kita kata ini penting sekolah. Walhal dia nak bincang tadi sains tadi macam mana tak boleh. Pelajar kalau berkumpul bawah umur ni memang bawah pokok tu kan, pokok angsana hisap gam lah ni dia kata misalnya kan. Tetapi kalau orang dewasa berkumpul ni masalah negara ni bincang boleh pula. Jadi di mana siapa milik siapa mereka ini? Akhirnya kalau tak ada orang sayang dia, saya pergi banyak sekolah. Saya nak puji satu sekolah sangat-sangat lah ni. Bukan sekolah saya pun, sekolah menengah kebangsaan Limbang. Limbang satu pekan yang kecil di keliling ini turun-temurun ada yang kerja menyeludup dan sebagainya. Tetapi dekat sepadan, tapi mereka masih lagi pergi sekolah. Anak-anak dia nak utamakan pelajaran pendidikan. Itu bezanya. Ini bezanya. Kan? Mereka boleh hidup dalam keadaan yang begitu ekstrim dan ini yang bagusnya. Okey, Kamal, kita dah terlebih masa ni, kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita akan dengarkan pandangan daripada rakan-rakan wartawan tentang isu bagaimana keganasan di sekolah ni boleh kita kurangkan ataupun kita minimumkan. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.